Wanita hari ini. Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wantanya. Usahawati, ibu istri permaisuri. Wanita hari ini di zaman modern masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Wanita hari ini. Sabtu 26 hari bulan Jun, anda bersama saya Sigita dan juga Fatin Hamimah Yusof dan bertemu kembali dalam Wanita Hari Ini Extra yang pastinya hari ini bila Wanita Hari Ini Extra ada sahaja sesuatu yang istimewa ingin kami kongsikan bersama dengan anda. Tapi yang kami inginkan adalah supaya anda semua penonton-penonton Wanita Hari Ini dalam keadaan yang sihat-sihat dan ceria sahaja. Ceria macam Sugita dan juga ceria macam baju saya. Kalau kita tengok, kita memang tak nampaklah kita tengah senyum. Betul. Tapi sememangnya kita tengah memberikan senyuman kepada anda penonton setia kami. Dan hari ini insya-Allah pelbagai inspirasi, idea baru dan juga ilham-ilham nak kami kongsikan dengan anda. Tapi sebelum itu Sugi, seperti biasa kita akan kongsikan dengan anda penonton berkenaan dengan statistik dan juga laporan COVID-19. Ya, Fatin. Kalau kita lihat setakat semalam bilangan kes baharu yang dilaporkan adalah 5,812 kes dengan bilangan kes kematian baharu sebanyak 82 kes. Sememangnya kalau kita lihat angka bilangan kes baru telah meningkat berbanding dengan 2 hari yang lalu. Tetapi kalau kita lihat taburan kes pula, tahniah orang Perlis tiada kes baru yang dilaporkan. Jadi kami harapkan yang selepas ini tiada kes baru akan dilaporkan di Perlis dan negeri-negeri yang akan seluruh Malaysia. Ya, betul, di seluruh Malaysia. Tapi agak menduka citakan kerana Selangor masih lagi mencatatkan bilangan kes yang agak tinggi sebanyak 2,187 kes. Dan diikuti Sarawak 673, Negeri Sembilan 658, Kuala Lumpur 771. Kita cuba sama-sama untuk kita turunkan setiap daripada angka di setiap negeri. Dan kalau kita boleh sentuh sedikit berkenaan dengan ringkasan kes kematian baru yang mana semalam sahaja seramai 50 individu 60 tahun dan ke atas meninggal dunia disebabkan COVID. 30 hingga 59 tahun sebanyak 31 dan bawah 30 tahun seorang individu. Dan ini sememangnya kita tak boleh pandang ringanlah berkenaan dengan kalau kita tengok dekat situ 30 dan 39 tahun 31 individu. Ya, betul Fatin. Dan Fatin, kalau kita boleh lihat taburan orang kata perbandingan antara kes harian tertinggi pada 29 Mei dan berbanding dengan semalam 25 hari bulan Jun, sememangnya adalah satu angka yang kita harus membanggakan kerana bilangan kes telah menurun daripada 9,020 kes ke 5,812 kes. Rakyat Malaysia. Tapi usaha harus diteruskan, SOP harus diikut sepenuhnya. Ya, baik. Dan ini sesuatu yang menarik kepada para ibu yang mengandung dan juga menyusu. Panduan terkini setakat 25 Jun 2021 vaksin COVID-19 yang mana ibu mengandung ataupun ibu yang menyusu boleh ataupun sesuai untuk mereka mengambil vaksin jenis Pfizer, AstraZeneca ataupun Sinovac yang mana sesuai untuk individu hamil antara 14 hingga 33 minggu. Sama juga dengan AstraZeneca dan juga Sinovac. Dan manakala ibu menyusu pula sesuai menerima vaksin ketiga-tiganya juga. Jadi sekiranya anda memerlukan informasi yang lebih, anda bolehlah layari vaccincovid.gov.my. Okey, baik Fatin. Sebelum kita ke topik kita pada hari ini, ada sesuatu yang ingin kami berkongsi bersama dengan anda berkaitan dengan sumbang suara. Suara awak sumbang ke merdu? Nanti saya nyanyikan kat awak. Okey, baik. Jom kita pecah perut layan sumbang suara dengan Kak Lina Pom-Pom dan ketua netizen kita iaitu Dato' Awi dan Hazama. Ya, dan kalau kita nak tahu ataupun mana tahu mereka ini, menerusi mereka ini kita dapat jumpa netizen-netizen yang berbakat dan juga berbakat dan juga sumbang lah. Jadi jangan lupa hari ini esok 10.30 malam hanya di TV3. Ya, okey. Dan itu berkenaan dengan suara sumbang. Ini I Can See Your Voice musim keempat, episod 7 pula. Teruskan menonton rancangan hiburan
Nombor 1 di Malaysia, I Can See Your Voice Malaysia musim keempat. Dan nantikan panel penyiasat tetap Jihan Musa, Alif Sata, Fat Boce serta panel penyiasat jemputan minggu ini. Siapa tu Cugi? Iaitu Syamil dan Jigi serta artis jemputan Ernie Zakri mencari siapa penyanyi sebenar atau penyamar bersuara sumbang pada 27 Jun hari Ahad jam 9 malam di TV3, iaitu esok. Jadi jangan lupa ya, sumbang suara dan juga I Can See Your Voice. Maksudnya duduk di depan TV tu daripada pukul 9 sampai pukul 10.30 untuk saksikan kedua-dua rancangan hebat ini. Manalah tahu terperanjat tiba-tiba nampak awak kat situ. Mungkin awak akan pengsan lah. Dan pastinya yang sumbang. Okey, baik. Hari ini hari Sabtu kan, Fatin, hujung minggu. Saya pasti mereka di rumah adalah pelbagai aktiviti untuk dilakukan juga. Tapi sebelum kita nak tahu apa antara aktiviti anda di rumah, kami ingin kongsikan bersama dengan anda TikTok pilihan penerbit kami berkaitan dengan aktiviti di rumah. Jom kita saksikan. Ini. Jatuh cinta suka hati, tak makan kata puji wanita mau jari. Dia tangkap jari letak tanganku di hati. Boy you got me high, is the butterflies. Kamu lalu mencuri hati. Berani tak suami awak kalau awak nak orang kata potong rambut dia? Memang tak. Saya terhibur sebenarnya dengan TikTok ni, bukan sahaja teletah-teletah penggunanya, tapi muzik-muzik digunakan tu. Okey, baik. Anda di rumah, itulah topik kita pada hari ini. Aktiviti PKP 3.0 di rumah. Dan mungkin anda boleh ke Facebook kami dan kongsikan apa antara aktiviti baharulah mungkin yang anda lakukan selama PKP 1.0, 2.0 dan kini 3.0. Tidak kisah sama ada aktiviti itu untuk anda sendiri ataupun anak-anak anda, ataupun mungkin kucing belayan anda di rumah. Ada juga aktiviti peminat kucing lah tu. Bina rumah ke, adalah sesuatu mungkin istimewa. Macam-macam. Dan saya kira kan aktiviti di rumah ni bukan saja dapat meluangkan masa kalau kita duduk lama sangat dekat rumah tu, tapi terapi juga untuk kita. Tak adalah kemurungan ataupun tekanan sebab PKP tak tahu nak buat apa. Tapi anda kena tunggu sebab selepas ini kami akan kongsikan macam-macam idea untuk anda dalam topik aktiviti PKP 3.0 di rumah. Ya, dan kita nak berhenti berehat sebentar, tapi sebelum itu kami nak tinggalkan anda dengan satu lagi video TikTok aktiviti untuk anak-anak pula. Jom kita saksikan. Here's an activity that covers different stages of a child's development. Babies will love to post balls through the holes. Add in a spoon or tongs to help with hand-eye coordination. Colour around the holes to make it a colour matching game. As your child learns numbers, they will enjoy counting as they post. You can use other objects for posting. We've used scarves here. Sometimes the simplest activities entertain children the most. Follow us for more play ideas. Enjoy! Lam tak apa lah. Laku. Salah. Lampu wire. Tu lam lah yang. Tak. Burung tak apa. Burung. Salah. Bunga api. Tu bung. Bunga api. Saya tak apa. Sayang. Salah. Sayangku. Wanita hari ini. Wanita hari ini.
Masa terluang sepanjang tempoh Perintah Kawalan Pergerakan PKP 3.0 ini perlu dimanfaatkan sebaik mungkin bagi memastikan kita mahupun anak-anak tidak kebosanan terkurung di dalam rumah. Berikutan arahan yang dikeluarkan turut melibatkan penutupan kesemua institusi pendidikan, maka ibu bapa perlu menjadi kreatif dalam merangka aktiviti menarik bagi merangsang IQ anak-anak di samping mengeratkan hubungan kekeluargaan. Menurut pakar Perubatan Kesihatan Awam, Kementerian Kesihatan Dr. Aminah B. Muhammad Kasim, setiap aktiviti yang dirangka perlu menitik beratkan aspek kesihatan fizikal, mental dan juga sosial. Antara aktiviti-aktiviti yang boleh dilakukan bersama di rumah adalah seperti memasak, berkebun, melakukan projek DIY, permainan tradisional serta banyak lagi. Justru perancangan aktiviti harian sangat penting sepanjang tempoh PKP kerana ia melibatkan perubahan emosi ibu bapa yang bekerja dari rumah dan juga anak-anak. Memerlukan physical, mental, social. 3 elemen ini perlu dititik beratkan dalam setiap aktiviti yang kita lakukan di rumah. Kalau saya Sugi, kebanyakannya aktiviti yang saya lakukan adalah bersama anak saya lah. Disebabkan kalau tak pergi sekolah tu kita kena melayan, kita jadi cikgu lah kat rumah. Itu agak mencabar juga sebenarnya. Tapi seronoklah kita dapat bersama dengan anak kita kan. Kalau Sugi? Kalau saya kat rumah, saya kalau PKP 2.0 tu saya banyak buat orang kata fotografi sendiri dekat rumah. PKP 3.0 ni pun adalah buat sedikit tetapi banyak sharing. Tak mungkinlah banyak sharing juga tapi tak seaktif PKP 2.0. Tapi PKP 3.0 ni saya kurang memasak. Masa 2.0 saya banyak memasak. PKP 3.0 ni tak. Jadi minggu lepas saya dah start. Harap-harap motivasi ni berterusan. Boleh konsisten lah insya-Allah. Okey. Kita nak teruskanlah yang kita janjikan tadi berkenaan dengan aktiviti PKP 3.0 di rumah. Ramai tetamu kita hari ini nak kongsikan antara idea mereka dan juga aktiviti mereka. Kalau kita tak nak buang masa, kita teruslah perkenalkan tetamu pertama kita Sugi. Yang amat muda sebenarnya. Natasha Rashid dari Shah Alam yang sudah pun terhubung dalam talian sekarang ni. Hello Natasha. Itu dia Natasha. Assalamualaikum. Hai, Assalamualaikum. Selamat tengah hari Kak Fatin dan Kak Sujita. Comelnya suara dia. Comel. Okey, Natasha, mungkin kita nak minta Natasha kongsikan dengan penonton Malaysia Extra hari ini apa sebenarnya aktiviti yang dilakukan Natasha? Aktiviti yang Tasha buat masa PKP, Tasha ada buat painting dengan scrunchies. Tasha adalah menjahit dengan ibu dekat rumah macam nak isi masa lapang ke kan. Okey, kalau Tasha menjahit, lakukan craft dan sebagainya, sebenarnya titik permulaan tu bila? Sebab kalau kita tahu Tasha masih lagi seorang pelajar, masa lapang tu macam mana boleh terfikir, okey nak buat aktiviti ni lah? Masa PKP tahun lepas, Ibu ada start macam painting dulu tau. So Tasha pun mulalah ikut ibu buat painting. Tasha buat slow-slow, Tasha buat suka-suka je dulu. Lepas tu Tasha mula buat scrunchie pula. Tahun ni Tasha buat small business. Tasha start masa bulan Januari tahun ni. Lepas tu alhamdulillah banyaklah juga yang buat tempahan. Banyak permintaan lah. Baik. Maksudnya Tasha dapat inspirasi untuk bermula daripada ibu Tasha sendiri kan? Tapi Tasha nak tahu kalau nak buat scrunchie tu mungkin memerlukan orang kata skills lah, kemahiran kan, macam menjahit, memotong kain dan sebagainya. Bagi Tasha sendiri, mana Tasha belajar kemahiran-kemahiran ini? Juga daripada ibu atau Tasha mengambil inisiatif sendiri? Tasha sendirilah. Tasha sendiri yang buat. Cuma ibu yang bagi idea suruh buat tu, buat ni. Okey. Jadi kan daripada Tasha umur 12 tahun, Tasha baru start jahit. Okey, Tasha, kawan-kawan Tasha yang lihat orang kata hasil kerja Tasha dan sekarang dah ada orang kata perniagaan kecil. Apa reaksi kawan-kawan Tasha? Ada tak yang minta, saya pun nak belilah scrunchie awak cantik? Adalah juga yang support Tasha. Kawan-kawan Tasha. Okey, kalau kita tahu scrunchie dah buat dah dan ada kemahiran menjahit. Selepas ini apa antara perancangan Tasha nak kembangkan lagi bisnes dan nak luangkan banyak masa lagi?
Buat sekarang ni, Tasha cuba masukkan painting dulu. Tasha baru start jual painting bulan lepas sebab Tasha buat je dulu. Lepas tu Tasha tanyalah kawan Tasha nak ke, kalau nak Tasha boleh lukiskan gambar apa yang dia nak, dia akan hantarlah gambar yang dia nak. Tasha painting macam mana tu? Macam oil painting ke, arsenik ke? Jenis yang mana satu? Tasha buat yang simple dulu, watercolour. Okey. Dan apa orang kata reference itu Guna sendiri? canvas. Guna apa Tasha? Guna canvas. Okey, baik. Dan seperti Aunty Fatin. Aunty, kakak-kakak. Kakak Fatin ya, tanya tadi. Tasha sekarang kata nak buat painting kan. Tapi kan Tasha nak tahu jugalah selama membuat scrunchie, buat sekarang ni buat painting, pernah tak dalam mana-mana situasi tu Tasha rasa bosan dan ingin mencuba idea-idea lain pula? Tak pernah lagi. Tak pernah. Lagi. Wow. Okey, Tasha, kakak nak tanya. Okey, kalau macam Tasha sendiri, Tasha suka nak cuba sesuatu yang baru, melukis, menjahit, mungkin tolong ibu Tasha. Macam mana sebenarnya Tasha boleh katakan kepada penonton Malaysia Extra, kita ada banyak masa dan juga kita boleh create aktiviti itu sendiri? Okey, sebab masa sekarang ni, kita memang PKP, kita duduk rumah memang lama. Lagi ada online class semua kan. So, Tash punya advice, kalau boleh kita spend time dengan keluarga kat rumah, kita buat baking ke, kita create memories, nak entertain diri kita sendiri, buat painting ke dengan keluarga, family. Lepas tu, kita buat reading ke. Okey, dan Tasha dalam sehari tu berapa jam Tasha luangkan untuk membuat aktiviti-aktiviti seperti menjahit ataupun painting Tasha? Selalunya dalam 2 jam sehari sebab Tasha pun ada kerja sekolah nak buat semua. Okey, kakak sebenarnya orang kata mendapat inspirasi yang banyak kepada Tasha sebab dalam kesibukan nak kena fokus dekat belajar, banyak juga aktiviti yang Tasha lakukan. Jadi tak ada masalah untuk media sosial ataupun buat benda-benda yang tengok gadget ke apa sebab banyak masa Tasha dihabiskan dengan aktiviti kan? Gadget tu adalah sikit Tasha luahkan masa. Cuma kalau Instagram tu Tasha dah lama tak update. Tasha dah lama, Instagram small business Tasha dah lama tak update. Sebab Tasha tunggu untuk keluarkan collection baru untuk scrunchie dengan painting ni. Okey, dan Tasha, kalau kita lihat sememangnya kalau kita buat benda-benda yang berkaitan dengan art and craft ni juga sebagai satu terapi minda lah kan. Boleh menenangkan minda kita. Tapi saya kira sekarang ni ramai duduk dekat rumah Tasha. Ramai juga yang rasa tertekan kan dengan kerja sekolah, dengan kekurangan mungkin kemudahan internet dan sebagainya. Kalau Tasha sendirilah kan, Tasha mungkin membuat aktiviti ni rasa stress reliever sikit lah. Seronok. Seronok. Bagi Tasha, kalau mereka yang rasa tertekan sangat, apa antara orang kata tips yang boleh Tasha berikan? Terutama kawan-kawan Tasha lah. Okey, kalau buat mereka yang macam rasa tertekan ke sebab dah duduk rumah lama sangat, Tash punya advice, cuba kita cari benda untuk kita cari something nak buat benda. Macam painting ke, boleh reliefkan kita punya tekanan ke, kita buat makeup ke, apa je lah. Macam contoh yang kita jogging ke kat luar, exercise ke yang boleh menenangkan kita punya minda. Minda, okey. Setuju sangat. Tasha sekarang umur berapa ya? Tasha umur 15 tahun. 15 tahun. Okey, kalau kakak tanya selepas ini, Tasha berminat nak sambung untuk pengajian apa? Art and design ke macam mana? Tasha, kalau boleh Tasha sambung art and design lah. Okey, baik. Dan Tasha, kalau mereka yang sedang menonton sekarang ni nak memberi sokongan kepada Tasha ataupun kawan-kawan, kakak-kakak ke adik-adik yang menonton, nak beli scrunchies dan painting daripada Tasha, bagaimana boleh mereka menghubungi Tasha? Okey, kalau ada yang berminat yang nak buat tempahan, boleh DM Tasha dekat Instagram, NR by Natasha Rashid __.
Okey. Okey. InsyaAllah lah ramai lagi lepas ini yang mengambil orang kata contoh Tasha untuk lakukan banyak lagi aktiviti ataupun keluarkan lagi kemahiran mereka kan? Ya, betul. Dan Tasha, kalau ada stok nanti simpankan ya. Nanti kami jenguk Insta page Tasha, kami akan mendapatkan scrunchie. Minat dah? Ya, saya minat scrunchie. Okey, baik Tasha. Terima kasih. Terima Jaga kasih. diri. Terima kasih. Bye-bye. Terima kasih banyak. Oh, Bye. comel lah. Comel sangat kan? Dan saya setuju dengan apa yang Tasha katakan. Kita cari apa jua aktiviti di sekeliling kita untuk dijadikan orang kata stress reliever. Ada orang dia berkebun, ada orang dia cat rumah, ada Betul. orang dia conteng dinding. Mungkin anak awak conteng dinding tu Belum sebab lagi. stres. Oh, belum. Otak dengan saya. Mungkin sebab Okey. stres, dia nak release stres tu. Jadi tak apa kalau anak-anak kita conteng dinding, itu antara cara mereka menunjukkan orang kata release stres mereka lah. Okey. Ya. Boleh bagi kertas kot Okey, kalau macam tu saya pun rasa kalau macam apa yang dikongsikan Tasha tadi, ibu dia banyak memberi sokongan betul. ataupun tunjuk. Ini sebenarnya sokongan daripada keluarga tu sendiri kalau anak je yang memulakan tanpa orang kata sokongan daripada family pun tak jalan juga kan Betul. aktiviti tu? Itu sokongan daripada ibu. Ini pula seorang suami. Fatin. Ini paling menarik saya rasa. Ya, seorang suami yang sentiasa memasak. Antara aktiviti PKP 3.0-nya adalah memasak. Isterinya tidak memasak sebab suami yang sering kali memasak. Wow. Jadi awak nak juga. Bukanlah. Saya cuma seronoklah dengar. Okey, baik. Kita bersama dengan Encik Ahmad Suizuddin Muhammad daripada Kelang, Selangor. Assalamualaikum. Salam. Okey, Tengah hari. nak panggil Encik Ahmad Suizuddin ke macam mana? Suiz. Suiz. Okey, Cik Suiz. Kita dah tahu dah latar belakang Cik Suiz meluangkan masa memasak, mempelbagaikan menu-menu masakan dan orang kata mudahlah kerja isteri dia dekat rumah. Kalau Cik Suiz dah memasak, macam mana sebenarnya boleh okey, saya nak belajar masak, saya nak mulakan masak, nak habiskan waktu saya dengan memasak. Macam mana sebenarnya boleh tercetus idea tu? Okey, untuk saya memang dari kecil saya bukannya pandai memasak. Cuma saya pada memerhatikan ibu saya. Okey, sebab dalam adik-beradik saya hanya 2 orang sahaja perempuan. So kakak sulung dia sama belajar. So adik saya yang perempuan pun masih kecil. So saya lebih ke melihat, tidaklah membantu 100%. Dari situ kita dapat tengok dari segi kesusahan, dari segi macam mana nak prepare barang dan sebagainya. So untuk bila meningkat dewasa, saya masuk universiti, saya banyak berdikari, saya banyak berada di negeri lain. Maksudnya saya belajar, contoh saya asal dari so bila saya banyak bersama belajar dan sebagainya, saya banyak berdikari, saya banyak masak sendiri, and then kawan-kawan pun ada. Kebanyakan kita orang macam dalam satu rumah dulu waktu belajar, kita bagikan kumpulan. Okey, untuk minggu ni minggu depan, tapi bila kawan-kawan asyik tertunggu waktu minggu saya masak. Saya kata saya masak. Saya belajar daripada satu pemerhatian dan juga kita banyak try and error. Tapi kebanyakannya banyak jadilah. Alhamdulillah. Tapi trial and error tu lah yang penting kan. Dan kalau kita lihat tadi visual-visual, bukan setakat masak benda-benda yang orang kata savoury. Tapi ada kek, ada dessert sekali yang dicuba. Ini saya tengah buat kek ni, tak sempat saya nak nak serve. Saya kan nak tunjuklah dekat sini. Masih dalam oven. Tak apa, boleh post. Boleh. Kek apa tu? Kalau tak sempat lah, mungkin saya boleh tunjuk dekat sini. Saya buat simple kek je. Cuma normally kek ni saya detail dia berbeza dengan masakan yang biasa. Kalau masak kek macam ni, kek anak saya first year, saya buat sendiri. Saya dan ini semua saya buat sendirilah. So saya kebanyakannya inspirasi kita tengok daripada YouTube, daripada kan waktu PKP ni ramai kawan-kawan dan kongsi-kongsikan tentang ini. Dan saya duduk rumah ini, memang totally tak ada aktiviti lain daripada saya memasak. Saya banyak tadi, interview yang pertama tadi, dia banyak dekorasi rumah. Sebab apa, saya baru masuk rumah juga untuk tahun pertama PKP tu. Jadi saya buat rumah selain daripada masak tu, saya penuhkan masa saya supaya tidak ada apa kita panggil boring. Yelah. Cik Suiz, kalau kita tengok kan masaknya banyak. Ramai ke orang nak makan dia? Berapa orang kat rumah tu? Okey, saya sekarang ni 3 orang. So yang saya dengan wife saya lah. Yang anak saya baru 1 tahun lebih. Cuma dia tak makanlah makanan dewasa. Cuma kebanyakan yang saya masak ni memang
kan kebanyakan kek takkan kita nak buat separuh. So Ya, kita memang whole. Okay, so saya akan kongsikan dengan jiran sebelah kiri, kanan, depan saya. Oh, best jadi jiran dia. Ada rumah kosong tak? Nak jadi jiran dia juga. Tapi Jiran-jiran saya kata kita kena gemuk bersama-sama. okey, maksudnya Encik Suis selama ni memang dah daripada zaman orang kata bujang dah memasak kan. Tapi jadi setakat ni isteri diberi peluang untuk masak ataupun tidak? Ya. Isteri sekarang ni dia sambung PhD. So sangat busy. Oh, okey. So saya fokuskan dia untuk study dan juga jaga anak. Untuk memasak, untuk uruskan rumah, saya akan uruskan. So kita bahagikan masalah antara suami dan isteri supaya tidaklah rasa kekangan. Nanti kan semua isteri kan permaisuri. Permaisuri, betul. Okey. Cik Suis, kalau kita tahu, kalau kita nak memasak ni selain daripada nak isi perut kita, kita nak juga memasak ni untuk dijadikan sebagai terapi. Ya. Kalau macam Cik Suis sendiri, apa sebenarnya terapi ketika memasak tu? Kepuasan tu? Untuk awal-awal tu kita memang amat adalah nak rasa masakan yang kita tak pernah rasa, kita nak try sendiri. Tu waktu fikir masa sangat banyak. So bila saya melihat idea daripada internet, daripada Facebook kawan-kawan, so kita rasa macam nak try. So bila terinspirasi nak try, so bila kita masak tu kita akan rasa macam jadi ke tak jadi. Eksperimen lah. Betul. Lepas kita kalau benda tu jadi, dia akan menjadi lebih semangat lagi. Nampak lagi. Ini kita rasa macam wah seronok nak buat lagi. Ini betul-betul inspirasi tu. Tapi sejak PKP ni memang selain daripada kita boleh berehat ataupun kita sekarang ni sebab kita tujuan PKP tu bukan saja duduk rumah. Memang boleh stres. Tetapi kita kena create kita pun own life lah supaya kita tidak rasa bosan, kita tak rasa macam PKP nanti. Tak apalah. Untuk orang-orang yang dekat luar tu mungkin boleh try sebab saya pun melihat idea-idea daripada orang dan follower bukanlah follower juga. Saya menjumpakan saya cikgu, saya anak-anak murid yang ikut saya. Saya instructor Zumba. Saya punya kakak-kakak Zumba, makcik-makcik Zumba semua akan follow saya. Seronoklah. Okey, dan Encik Sis, kalau nak tanya untuk PKP 3.0 ni ada tak apa-apa resepi yang unik dia cuba? Okey, untuk sebelum ni tapi promo sikit. Sebab sebelum ni saya tak pernah makan. Contoh makan itu waktu dah buka border sekejap, saya nak pergi try ini. Tetapi Malaysia lah kedai. Cuma saya tak dapat rasa lagi. Apakah kita punya clam, butter clam, spicy butter clam yang dengan roti itu kan? Saya tak pernah rasa. Tapi saya dah pergi kedai tu. Tapi kedai tu fully booked selalu. Sebab kan after buka PKP yang second tu, orang sangat berserbulang nak try. Semua orang midam. So saya try lah buat clam, spicy clam buttermilk ni. So saya tak tahu lah originally rasanya macam mana. Tetapi saya rasa alhamdulillah okey dan sedap. Wife saya pun puji. So kita sama-sama membesarkan badan lah. Okeylah, bersih Encik Suis lah. Tapi sekarang ni kan kalau pandai memasak je, orang kan dah sekaligus tu bolehlah jana pendapatan. Buat video sekali untuk kita post kan. Kalau macam Encik Suis ada perancangan tu tak? Perancangan diri tu tidak ada, tetapi perancangan kawan-kawan yang follow yang saya ikut memang suggestkan suruh saya buat YouTube ataupun buat program sendirilah untuk saya. Kalau saya full time, saya sekarang ni sebab saya ada masa sebab dia kerana PKP lah, tetapi itu akan dipertimbangkan insya-Allah. Tapi bagusnya bila saya sentiasa post dalam Insta story, Facebook story and then sebagainya. So kawan-kawan yang follow saya tu, dia banyak minta resipi daripada saya. Dia kata macam mana boleh jadi, dia selalu buat tak naik lah. Dan sebagainya. Saya pun kongsi lah tip-tip yang mana yang saya rasa saya buat tu jadi, kenapa ia jadi, apa masalah-masalah yang menyebabkan tak jadi, saya kongsikan dengan mereka. Okey, baik, daripada trial and error lah kita mula. Kena mula, yang penting kita harus mula, harus cuba. Okey, baik. Terima kasih Encik Ahmad Suizuddin, dan boleh sambung orang kata dengan baking cake tu. Terima kasih. Terima kasih, jaga diri. Jaga diri.
Bye-bye. Dapat memberi manfaat juga kepada followers dia. Boleh menari. Seorang bapa, seorang suami pandai memasak. Lengkap. Rasa tertekan beberapa suami di rumah ataupun mungkin abang-abang kameraman kita rasa tekanannya. Okey, baik. Kita ada satu lagi tetamu untuk berkongsi aktiviti di rumah. Tapi sebelum itu, kami nak kongsikan bersama dengan anda video TikTok aktiviti spa dan DIY di rumah. Menarik, jom kita saksikan. Hatiku tertulis namamu, sertai di setiap langkahku. Semua kasihku hanya untukmu, izinkan aku bersamamu. Manis buah kelapa, tak semanis gula. Aku ungkapkan cinta, ku harap kau terima. Kan ku jamin kasihnya. Okey, baik Fatin. Itu antara aktiviti yang boleh memberikan inspirasi kepada anda buat spa. Kalau ada besen pun bolehlah buat spa untuk kaki mungkin. Yelah, sebab dah tak buka kan, kena buat sendiri semua. Ya, betul. Okey, kita nak terus bawa pemerhatian penonton untuk satu lagi tetamu kita. Ini luar biasa juga saya rasa. Kalau duduk rumah lama-lama tu, pastinya kita kena kemas-kemas rumah, ada dekor-dekor sikit kan. Kita nak terus hubungi tetamu kita iaitu Puan Siti Zakirah Ghazali, jauh dari Besut, Terengganu, dah pun berada dalam talian. Assalamualaikum Puan. Selamat tengah hari. Waalaikumsalam. Selamat tengah hari. Sihat ke? Okey. Okey, baik. Puan Siti Zakirah. Okey, baik Puan. Kalau kita lihat Puan suka mendekorasi rumah ya? Ya, betul. Okey, jadi mungkin Puan boleh kongsikanlah setakat ni apa yang sudah diubah suai di rumah dan berapa kali sudah diubah suai sejak PKP pertama? Sejak PKP pertama, saya makeover rumah mak tu lah. Okey, dan PKP kedua tak ada decoration sebab saya bersalin. And then PKP ketiga sekarang ni kita ada buat outdoor decoration. Saya buat low cost punya water park untuk anak-anak. Wow, water park ya. Okey, tapi kalau saya nak tanya juga Kak Puan, latar belakang sebenarnya apa? Interior designer ke ataupun mendapat inspirasi tengok video ke macam mana? Tak ada background designer apa pun, cuma minat decoration. Okey, jadi tadi Puan berkata yang bermula dengan mengubah suai rumah ibu ya? Ya, betul. Okey, apa yang diubah suai ya semasa PKP yang pertama itu? Sebelum saya nak tanya pasal water park tadi. Boleh. Okey, masa rumah mak tu sebab ramai cucu sepah. Jadi makeover ni pun low cost, kita tak keluarkan banyak cost. Saya cuma makeover alih-alihkan perabot, kemudian kita buang apa yang tak perlu dan perabot yang lama kita cat balik. Kita buat touch-up macam tu saja. Yang tukarnya langsir je. Yang lain semua barang yang lama kita just touch-up. Okey, maksudnya buanglah semua benda yang tak perlu, mungkin dah lama kan. Ini sebenarnya boleh dijadikan contoh juga sebenarnya kan, kita banyak simpan barang yang kita tak perlu. Betul. Dan Puan boleh kongsikan, mungkinlah sekarang ni kan ramai nak orang kata konsep minimalistik kan. Jadi perlulah kita pandai memilih warna, tona warna dan konsep kan. Kalau Puan sendiri kata tadi tukar langsir kan dan mengecat semula perabot. Jadi apa tona warna yang dipilih dan cat sendiri ke macam mana tu? Siapa yang membantu Puan? Cat tu suami dengan adik-adik lah yang ada. Okey, sebab PKP kan tak boleh orang luar masuk. Betul. So yang ada kat rumah saja kita buat. Okey, kalau macam konsep rumah mak saya tu, orang tu dia banyak perabot kayu. Betul. Dan dia pun memang minat kayu. So saya buat konsep banyak tona warna-warna coklat. Kita cuma select balik perabot, and then untuk dinding saya ambil putih sekata sahaja. Dia tak boleh main colour sangat dinding sebab kita dah ambil warna coklat kan. Yelah, nanti berat pula pandangan tu. Okey, ini sesuatu yang menarik juga. Tadi Puan ada kongsikan berkenaan dengan dekorasi taman tema di luar rumah. Kongsikan Puan, kita nak dengar.
Okey, untuk PKP 3.0 ni saya stay rumah sendiri. Yang hari tu 1.0 sebab saya balik untuk berpantang. So tiba-tiba stuck dekat sana. MCO. So yang kali ni saya di rumah sendiri. Saya duduk rumah taman low cost saja. So tepi dia pun sikit aja ada ruang. And then kita beli kolam, gelongso yang low cost di Jalan Shopee. And then husband saya buat decoration water park. Kita beli kemah and then waktu malam kita akan buat camping setiap malam. Wow, setiap malam ada camping ya? Makan malam kita akan makan kat kemah. Lepas tu hari kita akan makan kat kolam lah, piknik. Macam tu lah konon-kononnya. Okey. Apa reaksi anak-anak selepas dah melihat tu? Hari-hari nak kena apa orang kata main dekat luar ke macam mana? Reaksi anak-anak sejak ada water park ni memang gadget apa semua dia orang tak nak main lah. Oh, bagus. Okey, dan memang banyak main dekat pool tu lah. Okey, tapi nak tahu jugalah Puan, selain daripada taman tema di luar rumah tu, apa antara dekorasi yang Puan sendiri telah lakukan, tidak kira lah untuk rumah sendiri ke? Mungkin dekorasi di tepi rumah, pokok-pokok pun boleh dikira dekorasi juga. Bilik anak ke? Kalau dekat outdoor yang tu je lah. Kalau dekat rumah saya sendiri, rumah saya sewa ni, saya pernah buat dekorasi dan juga viral. Oh, ya ke? Okey. Ya, viral kita ada lebih kurang dalam 60,000 share sini dekat Facebook. Wow. Itu bulan. Itu berkenaan dengan apa kalau boleh kongsikan sedikit? Saya buat overall rumah kos rendah ni saya tukar dalam dia jadi English modern. Wow. Okey, mungkin boleh kongsikanlah kos yang diperlukan untuk mengubah suai rumah, sebab Puan kata dah viral. Pastinya semua orang suka apa yang mereka lihat kan. Kosnya dan bagaimana membuat plan untuk mengubah suai tu. Kos dia tak banyak sangat, kurang daripada 2,000. Sebab sama juga saya buat konsep, kita cat balik dan touch up saja perabot yang lama. Okey. Ada pertambahan macam sikit je sebab rumah pun sempit kan, tak boleh nak masuk banyak perabot. So kita buat minimalis je. Saya kira kan Puan Zakira ni memang tak boleh duduk diam lah. Sebab dia lepas pantang pun dia terus kemas. Dia memang suka mengemas, suka tak boleh tengok barang-barang sepah. Tapi saya sukalah dengan ada ni orang kata taman tema yang kecil tu di luar rumah. Hari-hari ya makan dekat luar rumah. Wow, kalau buat barbecue party kat dalam rumah pun mesti best. Okey. Betul tu. Okey, baik. Terima kasih banyak-banyak Puan Siti Zakira atas perkongsian Puan tu tadi. Nanti kalau sempat saya dan Fatin juga akan mendapatkan inspirasi lah daripada apa yang Puan kongsikan. Terima kasih. Jaga diri. Assalamualaikum. Terima kasih. Anak-anak dia dah tak main gadget lah selepas adanya aktiviti di luar. Sebenarnya bersatu ataupun bersama dengan ibu bapa, anak-anak tu sebenarnya dia suka kan, seronok. Betul, Fatin. Dan anak-anak biasanya kalau dah masuk dalam orang kata kolam renang ke apa, susah nak keluar. Lupa. Jadi mereka pastinya akan berendam di situ dan akan menghabiskan masa di situ. Okey, baik. Itu dia yang kami sempat kongsikan bersama dengan anda. Inspirasi untuk aktiviti PKP 3.0 ini banyak juga yang telah kami kongsikan. Jadi kami berharap anda telah mendapat orang kata motivasi lah, idea-idea. Walaupun memasak tu adalah aktiviti seharian, tetapi boleh mencuba sesuatu yang baru. Try inovasi yang sesuatu yang baru dan juga taklah semua menggunakan wang ringgit yang banyak. Kreativiti dan juga idea yang baru yang apa kami kongsikan ni mungkin boleh cuba di rumah bersama keluarga. Okey, baik. Kita akan berhenti berehat sebentar. Kembali selepas ini di WHI Extra. Jangan ke mana-mana. Wanita hari ini. WHI Extra kembali dan dalam segmen tajaan kami bawakan Nur Atira Samsudin selaku pegawai pemasaran jamu jelita yang telah pun berada dalam talian. Assalamualaikum Atira. Salam Fatin. Apa khabar Fatin? Baik, alhamdulillah. Atira, hari hujung minggu ni apa yang nak dikongsikan? Okey, terima kasih Fatin. Okey, assalamualaikum buat semua penonton wanita hari ini. Dan juga Fatin, sebenarnya tadi Fatin tanya apa yang Ata nak kongsikan, betul? Betul, silakan. Hari ini Ata nak kongsikan kepada semua pengguna setiap produk jamu jelita ataupun anda yang belum menggunakan produk jamu jelita, anda kena dapatkan produk jamu jelita sekarang. Sebab Fatin, satu kita baik buat jamu jelita kepada anda sebab sepanjang lockdown ni walaupun kita hanya work from home, tapi rata-rata produk kami mendapat sambutan yang sangat baik, selalu kehabisan stok dan ramai juga yang kadang-kadang tanya kenapa susah nak dapatkan produk jamu jelita dan sebagainya Fatin. Sebab sepanjang PKP ni ramai yang work from home dan kapasiti pengeluaran produk pun cukup terhad. Jadi sebab tu ramai yang tak dapat produk kami susah nak cari di luar dan sebagainya. Dan buat anda yang nak dapatkan produk jamu jelita boleh dapatkan secara online
sekarang di www.jombay.my sebab hari ni jamu kita buat promosi buat anda. Sebab kalau dulu harga puak putih mulus RM30.90 Fatin, sekarang 2 produk kita bagi RM55 saja Fatin. Tersedap-sedap Fahrin dekat rumah. Okey, seterusnya Tira. Dan kenapa ada cakap macam tu sebab ramai yang kongsikan maklumat pada kami tentang produk puak putih mulus ni sebab rata-rata cukup bagi maklumat yang sangat baik sebab katanya dengan menggunakan puak putih mulus ni kulit bertambah baik dan sebagainya dan produk ni pun dah berada di pasaran hampir 10 tahun dan rasa keberkesanan dia bukan rahsia lagi. Ramai yang dah konsum memang berpuas hati dapat kulit yang cantik, kulit yang bertambah baik. Kalau dulu ada masalah jeragat, kalau jeragat pun dah makin pudar. Kalau dulu ada jerawat pun dah mengecut. Kalau jerawat pun dah semakin hilang. Dan ada juga yang kata dulu ada buku lali hitam, tumit keras, minum putih mulus. Alhamdulillah semuanya beransur baik. Dah tak ada lagi masalah tersebut. Kulit pun tak kering. Tak lagi ada masalah kulit keliling kuku menggelupas, pipi kering, jeragat semua dah dapat diatasi dengan menggunakan puak putih mulus. Dan kenapa menggunakan puak putih mulus ni banyak kebaikan dia? Seperti anda boleh tengok di VT, kita memformulasikan dengan menggunakan bahan yang cukup terbaik buat kulit. Yang mana rata-rata dalam bahan produk ini merupakan bahan yang cukup premium. Ada kandungan vitamin C, ada kandungan vitamin E, ada kandungan coenzim Q10, ada lycopene yang saya kira bahan-bahan ini sebenarnya secara keseluruhan cukup baik untuk mencerahkan kulit kita, memberi kebaikan ataupun perlindungan yang secara menyeluruh untuk pastikan kulit kita tidak ada masalah dan sentiasa diberi kelembapan secukupnya dan sekaligus mencerahkan kulit kita. Lagi-lagi yang ada kulit kusam tu, ada tahu ramai sebenarnya rakyat Malaysia yang ada masalah kulit kusam, kulit yang nampak kelabu, orang cakap. Duduk rumah je pun kulit nampak kusam, nampak tak bermaya, nampak tak segar, nampak tak sihat. Anda kena cuba puak putih mulus ni. Hari ni ada offer yang mana kalau harga asal RM30.90 sekarang belian di Jombay, sebotol RM30.90 sekarang 2 botol berharga RM55 sahaja. Wow. Jadi sangat murah. Dan kalau nak kesan yang orang kata betul maksimum, kena minum 2 botol terus. Anda akan dapat lihat sendiri keberkesanan produk ni. Dan sekarang pun sangat murah, harga RM50 saja. Boleh layari www.jombay.my sekarang. Baik. Dan seterusnya, banyak lagi ni. Okey. Seterusnya produk penjagaan kulit wajah. Okey, ramai tanya Tira, apa beza set putih mulus dengan produk skincare dekat luar? Yeah. Okey, sebenarnya produk set putih mulus ni bukan saja set penjagaan kulit wajah tetapi turut boleh dijadikan sebagai produk untuk merawat kulit wajah. Sebab ramai je yang tidak menggunakan satu set tapi menggunakan salah satu produk dalam set ini yang mana ada yang kongsikan dengan pakai sabun si wajah. Kalau dulu kulit tu berminyak, sekarang dah tak ada lagi. Kalau dulu kulit tu selalu rasa kasar tapi dengan pakai sabun si wajah dia suka sangat pakai sebab dia kata kulit jadi licin, jadi halus, jadi lembut. Jadi dia pakai sabun si wajah dia dengan produk yang lain. Tak ada masalah sebenarnya. Dan ada juga yang kongsikan dengan pakai putih jelita BBC Care Cream sebagai krim siang. Kenapa dia suka? Sebab walaupun tekstur dia pink tapi sesuai untuk semua jenis warna kulit dan bantu menjaga kulit wajah dan melindungi kulit dari sinar dan UV. Serta kalau apply dah macam dah jadikan warna kulit baru yang sangat cantik. Jadi dah tak payah nak pakai foundation ke apa. Dekat rumah pakai tu pun dah cukup. Jadi itu kelebihan putih jelita BBC Care Cream. Dan ada juga yang hanya pakai putih salju nak krim malam. Ramai yang cakap suka pakai putih salju ni pakai semata-mata sebab putih salju ni kalau pakai bangun pagi kulit tu jadi lembut, jadi glowing sebab dia tekstur dia sangat lembut. Jadi kalau pakai dekat kulit memang untuk merawat kulit wajah juga. Jadi sebenarnya ingin saya tekankan kepada anda, tak semestinya anda perlu pakai keseluruhan. Pakai salah satu saja pun dah cukup kerana produk ini bukan saja boleh dijadikan sebagai rutin penjagaan kulit wajah tetapi boleh dijadikan sebagai produk untuk merawat masalah kulit dan turut terjual secara berasingan, Fatin. Lepas tu kita pakai bersama toner pula. Kita tahu kebanyakan toner di luar mana kalau kita pakai ada setengah yang ada bahan terlarang tu kulit menggelupas, naik kemerah-merahan, jadi sensitif, jadi jeragat pun ada sebab mereka menggunakan toner yang mengandungi bahan daripada hydroquinone. Tetapi berbeza dengan jamu jelita, kita menggunakan produk ini dengan menggunakan nama pun toner glutathione. Kita guna ekstrak daripada glutathione yang mana kajian kisahkan glutathione merupakan ejen pemutih sel muda jadi yang tidak membahayakan kulit. Jadi buat anda yang ada kulit kusam, ada jeragat, yang ada parut, anda boleh pakai toner glutathione ni, pakai bersama set putih mulus ni dan pakai bersama juga siram awet muda sebelah dia ni. Yang bagusnya siram awet muda yang anda suka, ramai yang kongsikan kalau pakai siram awet muda ni dia cepat meresap, dia tak melekit, dia memberikan kelembapan sepanjang hari untuk kulit wajah sebab bahan utama dalam produk ni adalah kandungan aloe vera dan apple stem yang mempunyai banyak kebaikan untuk kulit. Dan krim pula? Krim pula, okey, yang terakhir kita dah pakai set putih mulus, kita pakai dengan kita punya toner serum yang terakhir perawat krim. Ini adalah krim multifungsi. Kenapa krim multifungsi? Sebab
Ramai juga yang call kami DSU tanya ada tak produk yang setengah orang malas nak pakai banyak produk. Jadi dia pakai buat cream ni kita formulasikan cream anti-musi boleh jadikan sebagai moisturizer dan juga cream pelindung UV. Serta sebagai anti-aging cream. Dapat tengok seperti tertera di TV ada 5 fungsi dan semacam produk ini bantu anda untuk selain mencantikkan kulit sebagai untuk kecantikan harian. Dan secara ringkasnya buat penonton wanita hari ini, kalau anda nak dapatkan produk dari Jamu Julita, anda nakkan kulit yang cantik, nakkan produk yang ada uji kaji makmal, produk yang mendapat sambutan yang sangat baik yang diyakini pengguna, anda dapat tengok di tertera di kasih TV. Sekarang promosi Twin Type produk kuat putih mulus berharga cuma RM55 saja. Dan dapatkan set putih mulus, produk penjagaan kulit wajah berharga RM55.90, boleh dapatkan secara berasingan, toner berharga RM19.90, serum awet muda berharga RM29.90, boleh pakai bersama dan akhir sekali full white cream berharga RM25 saja. Layari www.jomba.my dan WhatsApp Atira di 013-3535-7553 untuk sebarang pertanyaan, konsultasi atau Terima kasih. Okey, cukup lengkap perkongsian daripada Nur Atira Samsudin selaku Pegawai Pemasaran Jamu Julita. Terima kasih sekali lagi Atira. Baik penonton, anda jangan ke mana-mana, selepas ini saya akan bergabung bersama Sugita semula. Yang baik dan wanita hari ini. Wanita hari ini. Basuh ni. Aku tak tahu bekas bumi ni basuh ke. Jom, di Pak Dibek orang rasa. Tak saya. Siang dia. Aku dah lihat sejuk tu tengok dia. Ayolah nangis. Dah. Buat keluar dia. Ya, tak ada air je ya. Tak ada air ke? Ambil air kat yang ni. Botol dia. Dia ni, ayu dia nenek. Bila kita tengok video tu memangnya sedih. Sedih juga. Ya, binatang ataupun binatang peliharaan tu juga benda hidup. Jadi kalau kita tidak mampu untuk bela mereka, janganlah kita masukkan dalam buni. Jangan kita seksa. abaikan mereka ataupun seksa mereka. Kita berikan mereka kepada sesiapa yang boleh ataupun mampu membela mereka dan boleh dijadikan aktiviti PKP. Mungkin dan tadi kita dah kongsikan dengan penonton berkenaan dengan beberapa idea dan ini salah satu daripada kawan kita di Facebook lah. Dia kongsikan PKP 1.0, dia ajar anak dia 9 tahun masak, berkebun. Lepas tu PKP 2.0 pula dia mengecat rumah sama-sama dan PKP 3.0 ni dia ajar anak dia menjahit pula. Lengkap semua kemahiran. Lepas ni bolehlah juga jadi dapatkan inspirasi dari Natasha dan dia pandai jahit. Okey, ini pula seorang lagi bernama Natira telah berkongsi yang waktu PKP 3.0 saya gunakan untuk membaca bahan-bahan ilmiah, menjaga pokok-pokok dan bunga-bunga. Cuba masak beberapa resepi yang diberikan oleh kawan. Tahniah kepada anda yang telah mencuba dan masih lagi mencuba aktiviti-aktiviti yang baru dan kepada anda semua yang telah berkongsi antara aktiviti yang anda lakukan, terima kasih kami ucapkan. Nanti kami akan baca semua komen-komen anda. InsyaAllah. Dan hari Isnin kami akan kembali. Ini pun satu terapi juga Segi. Betul. Iaitu ketawa. Terapi ketawa. Best tau. Saya memang mudah terhibur. Kalau Sugi? Saya mudah terhibur tapi saya boleh kontrol. Kalau Fatin dia tak boleh kontrol sangat. Nasib baiklah ada mask. Okey, tapi apapun jumpa anda pada hari Isnin dengan topik terapi ketawa. Anda di rumah ingat ikut SOP sepenuhnya, jaga diri, jaga keluarga anda, jaga semua orang di sekeliling anda. Cari aktiviti yang berfaedah untuk luangkan masa dengan keluarga. Jaga diri. Selamat berhujung minggu. Bye. Dia tabah berani pendidik puteri dalam hal jati diri. Dia permaisuri kepada si suami, kepada anaknya. Dia ratu di hati, tunggak keluarga. Kalau bukan dia, siapa lagi? Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata-matanya. Usahawan ibu istri permaisuri. Wanita hari ini di zaman moden masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Dia
Usahawati aliran masa kini dia, penyambung warisan Sri Kandidia. Lemah lembut baik budi pekerti, tapi cekal hati dia tambah berani pendidik. Puteri dalam hal jati diri dia, permaisuri kepada si suami, kepada anaknya. Dia ratu di hati, tunggak keluarga, kalau bukan dia siapa lagi? Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus watak-wataknya. Usahawan